Terima kasih dan juga syabas kepada pihak menteri dan juga KBS, warga KBS atas inisiatif terutamanya yang telah disenaraikan tadi bersama dengan Kementerian Kewangan. Saya tertarik dengan semua inisiatif ini, terutamanya skim kemudahan pinjaman fleksibel. Tetapi apa yang saya nak mohon dengan pihak kementerian ialah semua ini nampaknya akan berjalan tahun depan jika ia diluluskan dalam Belanjawan 2021. Jadi akan ambil masa lagi, I think sekurang-kurangnya setengah tahun kalau bukan lebih panjang. Tetapi masalahnya ialah industri sukan sekarang berada dalam keadaan yang amat mendesak. Yes, walaupun sektor sukan telah dibuka semula, tetapi oleh kerana kekangan-kekangan norma baru, maka business as usual masih belum dapat dipulihkan. Jadi saya mohon, sebab pakej rancangan ekonomi pun hampir mencecah 300 bilion ringgit, saya mohon agar pihak menteri boleh minta sedikit daripada wang itu untuk dijadikan dana untuk sekarang, bukan untuk tahun depan. Terima kasih. Sebenarnya memang antara bila kita hantar cadangan kepada Kementerian Kewangan adalah cadangan untuk dipertimbangkan bukan hanya untuk Belanjawan 2021 tapi untuk plan pemulihan seandainya kalau ada pakej yang akan datang yang akan diumumkan ataupun yang akan dipertimbangkan oleh pihak Kementerian Kewangan. Saya benar-benar merasai bahawa mereka yang terkesan dalam industri sukan, terutamanya mereka yang tidak mendapat sebarang penjanaan daripada pendapatan amat terkesan, dan sebab itulah saya secara peribadi telah mohon daripada Menteri Kewangan untuk mempertimbangkan sebelum ia dimasukkan dalam Belanjawan 2021. Cuma pada peringkat awal ketika pengumuman penjana, waktu itu sektor sukan belum lagi dibuka. Maka saya dimaklumkan bahawa oleh kerana Kementerian Kewangan tidak ataupun pihak kerajaan tak mau hantar wrong signal, then mereka nak biar dulu sektor sukan dibuka dan kemudian mereka akan memikirkan untuk to come with some kata plan pemulihan yang merangkumi pada sektor industri sukan. Baik, seterusnya saya nak pindah ke isu-isu yang berkaitan dengan belia. Tuan Ibu Ketua, Kementerian menyambut baik akan keprihatinan kalangan ahli-ahli parlimen yang telah membangkitkan berkaitan dengan isu ekonomi dan pengangguran belia akibat penularan COVID-19. Untuk makluman yang berhormat, mengikut unjuran Jabatan Perangkaan pada Mei 2020, sebagaimana yang telah disebut berulang kali dalam Dewan ini, kadar pengangguran dijangka akan meningkat pada 5.5% ataupun lebih 860,000 orang penganggur untuk keseluruhan tahun 2020. Tambahan lagi, ekonomi Malaysia dijangka mengucup pada suku kedua tahun ini dan usaha pembendungan penularan wabak COVID-19 yang masih dijalankan. Isu ekonomi dan pengangguran belia yang sedang kita hadapi memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan lebih penting kerjasama di antara kita semua dan bukan sahaja di bawah sebuah kementerian. Kerajaan telah mengambil langkah pantas memperkenalkan pakej-pakej rancangan ekonomi termasuk pakej prihatin dan prihatin PKS tambahan yang berjumlah 260 bilion seperti yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dewan ini wajar juga mengakui bahawa kerajaan sedang berusaha untuk menangani isu ini dengan bersungguh dan menyeluruh. Apa sahaja yang diusahakan baik melalui pakej prihatin PKS tambahan dan pelan jana semula ekonomi negara ataupun penjana, kesemuanya menjurus kepada ikhtiar membendung kesan negatif suasana ekonomi yang terjejas akibat penularan COVID-19. Inisiatif Bantuan Prihatin Nasional ataupun BPN misalnya telah mengambil langkah jauh lebih berani daripada apa yang ditawarkan melalui bantuan sara hidup, iaitulah dengan memperluaskan lantai penerima BPN yang meliputi kelompok belia berumur 21 tahun ke atas. Ini sekaligus telah membantu hampir 4 juta penerima di kalangan warga belia yang tidak hanya tertumpu kepada golongan B40, malah juga menyentuh sama keperluan belia yang berada di kalangan M40.
Bantuan pelajar sebanyak 200 secara one-off pula mencapai lebih 1.3 juta penerima yang kesemuanya merupakan golongan belia. Kerajaan membelanjakan sejumlah 270 juta untuk tujuan ini. Sekadar menyebut beberapa contoh tambahan seperti subsidi upah dan program pengekalan pekerja, kerajaan telah membelanjakan hampir 7.6 bilion yang berjaya menyelamatkan hampir 2.75 juta pekerjaan yang majoritinya adalah di kalangan belia. Dana pinjaman mudah PKS 9.23 bilion, diterima hampir 20,800 PKS. Demikian juga 1.64 bilion yang dibelanjakan untuk geran khas prihatin yang memanfaatkan hampir 545,000 PKS mikro yang turut memanfaatkan pengusaha di kalangan warga belia. Program pengambilan pekerja dan bantuan latihan kendalian Kementerian Sumber Manusia yang juga sebahagian daripada inisiatif Penjana Kerjaya setakat 24 Julai 2020, seramai 5,930 orang pekerja telah mendapat pekerjaan. Lebih daripada 3,500 daripada jumlah itu adalah dari kalangan kelompok belia. Selain daripada itu, Tuan Yang Pertua, bagi memastikan usaha menjaga kepentingan belia lebih menyeluruh dan bersepadu, KBS telah menggerakkan inisiatif kolaborasi rentas kementerian secara agresif. KBS komited untuk menjadi fasilitator dan pemudah cara kepada pelbagai inisiatif yang memenuhi harapan dan aspirasi belia dan generasi muda di seluruh peringkat yang merentasi kementerian-kementerian yang lain. Ini kerana untuk maklumat yang berhormat, program dan hal kepentingan berkaitan dengan belia mencakupi hampir 17 buah kementerian. Inisiatif kolaborasi rentas kementerian ini menjalinkan sinergi dan koordinasi berkaitan belia yang boleh dilaksanakan secara bersama berdasarkan fungsi dan keupayaan setiap pelaksana. Yang Berhormat Menteri, terima kasih. Saya setuju bahawa usaha rentas kementerian ini teramat penting untuk membantu golongan anak muda. Ada dua persoalan ataupun penjelasan yang saya ingin bangkitkan. Pertama sekali adalah usaha untuk mengeluarkan anak muda dengan izin daripada poverty trap. Iaitu banyak bantuan-bantuan yang telah pun dikeluarkan memang begitu baik, tetapi tidak dapat membantu anak muda yang sekarang ini sudah berbulan-bulan tidak bekerja. Pada belanjawan yang lepas, kerajaan telah pun meluluskan dana khas berjumlah 6.5 bilion ringgit, iaitu melalui program Malaysia at Work ataupun Malaysia Kerja. Yang Berhormat Menteri Gombak, Yang Berhormat Ampang pun turut berada dalam kabinet untuk meluluskan dana khas ini. Kerana ia bukan sekadar memberi bantuan one-off kepada anak muda, tetapi akan membantu anak muda yang tidak bekerja lebih 12 bulan untuk mendapat dana khas RM500 sebulan bagi tempoh masa 24 bulan, dan untuk membantu syarikat-syarikat kecil khususnya dengan suntikan RM300 sebulan bagi tempoh masa 24 bulan bagi setiap pekerja yang diambil daripada golongan graduan muda yang tidak bekerja lebih 12 bulan ataupun tempoh masa setahun. Persoalan saya, ini merupakan salah satu usaha rentas kementerian, iaitu kolaborasi di antara KBS, Sumber Manusia dan juga MOF. Adakah dana 6.5 bilion ini masih diperuntukkan atau diperuntukkan kepada anak muda seperti dibentangkan pada belanjawan lepas? Apa status dana ini? Kerana sampai sekarang kita belum dengar statusnya. Usaha rentas kementerian yang kedua yang sangat penting adalah usaha menyah jenayahkan penagihan dana, bukan penagihan dadah. Kita tahu dadah, wabak dadah itu memang merupakan musuh utama negara. Tetapi bila kita lihat jumlah anak muda yang terperangkap dengan wabak dadah ini teramat tinggi dan mereka pernah melakukan kesilapan. Dan kesilapan ini selalunya berlaku pada usia muda mereka. Tetapi kerana kesilapan sekali itu, mereka ada rekod jenayah yang teramat membebankan, stigma masyarakat yang begitu tinggi. Akhirnya mereka diketepikan, dikecualikan dan didiskriminasi seumur hidup. Persoalan saya, adakah kementerian akan bekerjasama dengan KDN dan juga Kementerian Kesihatan untuk meneruskan usaha untuk menyah jenayahkan penagihan dadah, iaitu kita tidak lagi menggunakan criminal ataupun punitive approach, tetapi kita guna health based approach di mana kita merawat bukan sahaja menghukum. Saya berharap Yang Berhormat Menteri akan menyokong dua usaha ini. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saja. Sambungan daripada apa yang telah dikatakan oleh saudara saya dari MUA,
iaitu tentang dana bagi Malaysia Kerja. Saya harap Menteri bukan saja boleh mengekalkan program ini, malah ditambahkan lagi dananya, sebab Malaysia Kerja programnya diperkenalkan sebelum berlakunya wabak COVID yang serius, dan kita lihat sekarang keadaan telah menjadi amat serius, terutamanya dari segi pengangguran belia dan sebagainya. Jadi saya harap apa yang kita lakukan sebelum ini boleh bukan saja diteruskan tetapi dinaikkan kuantum itu. Contohnya daripada apa yang diperkatakan oleh Muar tadi, daripada mungkin boleh dikatakan subsidi 800 kepada setiap pekerja yang diambil, graduan yang diambil, kita naikkan kepada sehingga 1,500. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada dua soalan utama tadi. Pertamanya memang saya bersetuju bahawa berkaitan dengan belia ni sebenarnya saya mengambil pendekatan untuk mengklasifikasikan masalah belia ni kepada 5 kelompok yang amat. 5 kelompok ni yang saya sebut sebagai belia resah. Pertama ialah belia terutamanya yang terkesan dengan penularan COVID-19 ini. Pertamanya adalah belia yang berada di dalam sektor pekerjaan tapi berkemungkinan kehilangan pekerjaan akibat daripada penutupan syarikat-syarikat yang mana mereka bekerja. Dan jumlah ini sebagaimana yang tercatat oleh DOSM tadi, yang telah berlaku peningkatan sehinggalah ke 850,000. Itu kumpulan belia yang pertama. Kumpulan belia resah yang kedua adalah kumpulan belia yang disebut tadi, adalah kumpulan belia yang berada di universiti. Mereka yang akan masuk ke sektor pekerjaan. Mereka ini kerap kalinya pada setiap tahun jumlahnya lebih kurang dalam sekitar 250,000 ke 300,000. Ini adalah kumpulan belia resah yang kedua. Dan belia resah yang ketiga adalah mereka yang belia di kalangan yang berada dalam sektor keusahawanan. Tapi memandangkan mereka berada at a very infancy stage. Jadi bila berlakunya penularan COVID, bila berlakunya kata PKP, antara yang terkesan adalah mereka yang berada di peringkat awal keusahawanan, dan ada di kalangan mereka yang berlaku kata terpaksa menutup syarikat. Dan belia yang keempatnya adalah belia yang berada di dalam sektor gig ataupun informal economy, gig economy, dalam freelancing, e-hailing. Dan kumpulan-kumpulan ini juga adalah antara mereka yang terkesan kerana mereka tidak ada social safety net. Dan yang belia yang kelima, ini belia yang saya sentiasa bangkitkan ketika saya menjadi ahli parlimen biasa dahulu pun dan baru ini dibangkitkan oleh Muar, adalah kumpulan yang disebut sebagai NEET. Not in employment, not in education and not in training. Untuk makluman, Malaysia tidak ada langsung angka jumlah NEET ni daripada dahulu. Maka sebab itulah saya membawa perkara ini ke dalam mesyuarat jemaah kabinet ketika mana dibentangkan oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri berkaitan dengan National Census yang dilakukan tahun ini, untuk mengambil kesempatan untuk kita ambilkan daripada 108 soalan yang ditanyakan. It couldn't be any more extensive survey other than dengan izin other than National Census, untuk pastikan sekurang-kurangnya kita dapat ekstrak fakta dan juga data tentang berkaitan dengan NEET ni. Kalau kita lihat dengan OECD, semua ada NEET. Di Australia, di Austria, di Sweden, di UK, tapi di Malaysia sehingga sekarang tidak ada. Dan inilah antara. Jadi sebab itulah antara yang diperkenalkan yang saya nak jawab sebentar nanti adalah inisiatif-inisiatif yang dilakukan melalui kolaborasi ini. Tapi apa yang disebut tadi tentang hashtag MyKerja ataupun inisiatif MyKerja yang diumumkan, saya secara peribadi bila saya dengar inisiatif tersebut, ia adalah satu inisiatif yang cukup baik. Ada 4 graduan kerja, wanita kerja, watan kerja dan perantis kerja. Walaupun ia tidak pernah take off. Sebab apa? Sebab mengikut perancangan apa yang disebutkan oleh mantan Menteri Kewangan bahawa program ni sepatutnya bermula pada Jun 2020. Tetapi overtaken by event kerana berlakunya penularan COVID dan berlakunya PKP, dan tentulah model dari segi bantuan kepada anak-anak muda dan belia mereka yang berada yang terkesan daripada ini perlu melalui proses yang sedikit berbeza. Pada waktu itu saya fikir mungkin Kementerian Kewangan boleh menjawab secara lebih tuntas bahawa yang paling penting adalah untuk pastikan kelestarian hidup rakyat. Maknanya untuk pastikan the liquidity position
of isi rumah itu sentiasa mempunyai keupayaan untuk berbelanja dan juga keupayaan untuk orang kata to bring the food on table. Maka sebab itulah diperkenalkan kata bantuan geran secara langsung. Diperkenalkan moratorium, iaitulah mengurangkan the fixed expenditure of kata household dan menangguhkan bayaran PTPTN. Ini semua telah menyebabkan kata kantung rakyat mempunyai keupayaan untuk berbelanja. Kerana itu adalah penting dalam tempoh PKP. Jadi saya fikir model My Kerja dahulu ataupun model Malaysia Kerja dahulu mungkin menekankan tentang kata inisiatif 500 tapi semuanya dicarumkan dalam EPF. Demikian juga RM300. Tapi pada waktu ini, pada waktu ketika PKP dikenakan, yang paling penting adalah untuk pastikan keupayaan untuk dibelanjakan untuk rakyat mampu untuk melalui kehidupan secara lebih Yang Berhormat Menteri, kau boleh mencelah sedikit? Ya. Saya faham mungkin kerana PKP kita ada masalah kewangan ataupun fokus bantuan itu berubah. Tetapi saya rasa keperluan program Malaysia Kerja ini post PKP lebih penting dari masa biasa. Kenapa? Kerana kalau kita lihat bantuan prihatin yang memang baik, ia lebih tersasar untuk mengekalkan jumlah pekerja di Malaysia yang telah pun saya rasa berjaya daripada satu segi. Tetapi persoalannya apabila jumlah pengangguran telah pun meningkat kepada lebih 800,000 dan majoritinya datang daripada golongan anak muda dan akan ada ratusan ribu setiap tahun yang akan masuk ke job market dengan izin, tetapi kerana tidak ada pekerjaan yang mencukupi dan syarikat-syarikat tidak ada insentif untuk mencipta pekerjaan yang baru, sebab itulah program Malaysia Kerja ini jauh lebih penting dari masa biasa. Dan kalau kita lihat jumlah kosnya tidaklah begitu tinggi. Walaupun 6.5 bilion ringgit tetapi ia dibahagikan kepada 3 ke 5 tahun. Dan pada masa yang sama saya agak saya rasa perkara ini teramat terdesak sekarang kerana kalau kita baca berita pagi ini ada salah seorang bekas juruterbang bernama Sanjeev Devan yang telah pun didapati membunuh diri kerana tekanan hidup, stres selepas menganggur lebih 2 bulan. Dan saya agak yakin ada banyak lagi cerita-cerita seperti ini akan berulang. Dan jika kita hanya fokus untuk mengekalkan pekerja-pekerja yang sedia ada, tetapi tidak ada usaha yang kolektif daripada semua kementerian, saya faham nak harapkan KBS saja memang tidak mencukupi, MOF, Sumber Manusia, untuk turut adakan bantuan khas bagi anak-anak muda, graduan muda yang tidak bekerja. Dan masa tidak bekerja itu teramat panjang. If they don't get the job, their skills become weaker. Sebab itu saya berharap akan ada usaha kolektif untuk membantu anak-anak muda yang menganggur setelah sekian lama supaya akhirnya ada suntikan dana khas kepada syarikat-syarikat kecil dan kepada mereka supaya akhirnya pekerjaan itu dapat dicipta. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sebagaimana yang saya sebut tadi penjelasan tu adalah mereka yang terlibat daripada fasa kata ketika PKP. Tentu sekali strategi bila mana pasca COVID memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh. Sebab tu kalau kita lihat penjana kerjaya pun berlaku kata perubahan dari segi pendekatan. Saya rasa ini akan lebih jelas bila mana diperjelaskan oleh Kementerian Kewangan dan Kementerian Sumber Manusia. Cuma saya mengambil apa yang semangat daripada penjana kerjaya, iaitu subsidi upah yang dipertingkatkan daripada 600 ke 800 kemudian kepada 1,200 dengan capaian yang lebih luas. Ini sebenarnya adalah a hybrid of program My Kerja. Dan ia memerlukan lagi tambahan, dan ini yang saya nak maklumkan antara yang diperkenalkan dalam KBS sebagaimana yang tadi yang Berhormat Muar sebut, antara yang KBS cuba usahakan adalah program skim perantisan nasional yang telah dilakukan pada peringkat permulaan ini bersama dengan Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Kerja Raya yang telah menyediakan 10,000 peluang pekerjaan. Usaha ini melibatkan seperti Lembaga Pembangunan Industri, Pembangunan CIDB, Perbadanan Sumber Manusia Berhad, Pertubuhan Keselamatan Sosial PKSO, Invest KL, Federation of Malaysia Skill Corporation. Dan saya nak maklumkan bahawa antara yang kita nilai adalah melalui dapatan yang telah disebut dalam Khazanah Research Institute. Khazanah Research Institute menyatakan dalam satu kertas kerja di bawah tajuk Cabaran dan Strategi Pasca Pandemik untuk Belia, untuk melihat strategi apprenticeship sebagaimana yang telah dilaksanakan di Singapura dan Australia, iaitu peluang instead of you create
employment opportunity, yang mana pada waktu ini tentulah amat orang kata mencabar. Jarang ada syarikat-syarikat yang mampu untuk menawarkan full scale job, tapi instead untuk kita createkan orang kata employment experience opportunity dalam bentuk apprenticeship. Dan inilah yang dilakukan melalui kerjasama antara 3 kementerian. Dan insya-Allah Kementerian Belia dan Sukan kita akan meluaskan lagi usaha ini dengan kementerian-kementerian lain dengan melihat bahawa ini adalah salah satu daripada cushion ataupun proses penampan sebelum the actual recovery will come about. Sebab dalam proses recovery ada yang mengatakan setahun, ada yang mengatakan setahun setengah, dan tentulah ia memerlukan proses-proses yang boleh menjadi yang kata sebagai penampan. Kedua, kita melaksanakan program MyGig bersama dengan Malaysia Digital Economy dan Majlis Belia Malaysia untuk menyokong pelibatan belia dalam ekonomi gig ataupun ekonomi yang tidak formal untuk menjana pendapatan sama ada secara sambilan ataupun kekal.